Bismillahirrahmanirrahim. Semalam punya TikTok live tak boleh save pula. Jadi ramai kawan tidak akan dapat melalui apa yang kita bincang semalam ya. Lupa pula, tapi pagi ini sebelum subuh, dan saya akan lambatkan subuh sikit untuk nampak benang putih, ialah untuk bincang tentang cara nak sampai kesedaran. Jadi Apek akan renung sendirilah, fikir tentang bagaimana fikir itu boleh bawa kita sedar. Ya. Kesedaran ini adalah satu perkara yang kita selalu sebut. Semua orang sebut kita nak ada kesedaran. Ya. Seorang, tak kira seorang pelajar ke, usahawan ke, seorang keluarga ke, seorang pemimpin ke, seorang dalam hidup dia ke, dia kata dia tak dapat kesedaran. Kita kata, apa tu kesedaran? Ya. Sebab itu saya ambil saya punya ubat setiap kopi yang best. Kopi brew. Sepatut ambil mentega dengan ini, ambil habatus sauda, madu, makanan sihat. Okay. Kesedaran ni, tidak mudah datang kan. Tapi sebenarnya kesedaran dia tercetus daripada saya sebut fikir. Tapi fikir ini dia ada prasyarat sebelum dia boleh berlaku. Prasyaratnya seringkali ya, bila dia bertembung dengan sesuatu yang mencabar dia, sama ada krisis hidup. Macam kes Buddha, dia hidup senang sebagai anak raja, dilindungi daripada segala keburukan. Sekali satu hari dia keluar dari istana dia ternampak orang sakit, dia ternampak orang tua, orang mati. Dia timbul satu kesedaran, tetapi dia berfikir, yang tengah tu berfikir. Jadi soalan ni, apakah kita perlu krisis baru kita berfikir lalu sedar? Selalunya sekarang kita sebut generation millennial ke generation Z ke apa kan, kita kata mereka ni semua kena manja lah ya, tak nak kerja susah-susah, semua nak jenis kerja ada pengangkutan, ada hawa dingin, ada glamour, ada status. Tapi ada yang nak kerja susah. Kita tengok orang luar ya, orang pendatang sebagainya, kerana mereka ada tekanan, mereka ada krisis, mereka perlu hantar balik wang, mereka ada tujuan. Kita ni di bandar, kita lahir sini, kita banyak pilihan. Jadi banyak pilihan, kamu akan rasa aku tak susah lah, aku biar waktu berlalu. Sehingga suatu hari kau dah tua macam Apek ni, baru awak terfikir, aku dah tua lah, apa aku capai dalam hidup saya? Kadang kita tengok balik, okey lah aku ada satu kereta, satu rumah flat, satu bini, dua orang anak, adalah simpanan bank, adalah EPF. Sekali awak tengok kawan awak, 2 kereta, 10 anak ke, ada ladang 10 ekar ke, pun terfikir. Terfikir itu kamu sedar lah, tapi mungkin itu hasad dengki ya. Tapi hasad dengki dibenarkan dalam Islam dalam keadaan itu hasad dengki nak buat baik lagi. Awak tengok orang buat baik, awak nak buat baik. Awak tengok orang beramal, awak nak beramal. Okey lah. Apakah kesedaran ini boleh timbul dari membaca? Kurang boleh, dia boleh timbulkan fikir, tapi fikir yang sedar ni lain tau. Kualiti sedar ni dia pengalaman Apek. Apek nak kongsi pengalaman Apek yang lama untuk kepada adik-adik lah terutama. Saya ni tua dah, Apek dah tua dah. Masuk Islam tahun 80, 42 tahun dulu masuk sekolah, baru masuk 18 tahun umur. Krisis, Allah letak krisis untuk saya menjumpai Islam. Tetapi saya banyak baca untuk bagi saya cerdik lah. Tapi cerdik itu tak bagi saya kesedaran. Ini saya cerita pengalaman. Kesedaran dia timbul bila sesuatu berlaku pada diri saya. Dan banyak kali benda berlaku pada diri, macam ni PKP baru ni. Bila berlaku, kita terduduk tau. Tak nak terduduk. Balik ke Malaysia, tak boleh keluar.
Saya ada visa US tau. Sepatutnya saya pergi tengok Donald Trump. Masa tu dia menang ke kalah? 2020. Oh, dia kalah 2016 dia menang. Lepas tu aku ke Amerika Syarikat, tapi ada apa ni kata, isteri tak mau ikut. Sekarang Pat nak cari isteri yang mau ikut. Ya, ada, kalau ada sila PM atau message saya untuk kontak. Payah. Jadi banyak benda berlaku kepada kita setiap hari. Saudara, banyak benda berlaku kepada anda setiap hari dalam hidup. Apa yang berlaku pada anda yang buat anda sedar? Boleh tak? Apa berlaku pada anda? Saya nak tanya apa tu keilmuan Al-Hikmah. Hikmah, kalau tak silap saya ada istilah itu, mungkin saya silap tak lengkap Hikmah makna wisdom lah kot. Betul-betul beritahu saya wisdom, kepandaian ni, dia kepandaian yang lain lah. Tidak ada smart, dia cerdik. Yang paling rendah penghafal. Orang hafal aja, ini hadis sahih. Menurut ini, tapi dia dengar. Dia bukan nampak. Sahih ni kalau kita fikir, ialah kita nampak depan kita. Ainul yakin. Jadi tiba-tiba hadis sahih, apa pun terfikir kan. Okey, hikmah. Hikmah, kalau tak silap saya, wisdom. Saya anggap wisdom. Kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini ialah do the right thing, not do things right. Bukan ikut pembaris saja. Dia tengok sesuatu keadaan, dia pun terfikir. Macam saya, masa PKP, saya pun terfikirlah COVID ni benar ke tidak. Saya sedar dia ada pandemik di sana, ada perancangan sana, ada soal ini. Jadi macam mana nak cabar dia? Jadi akhirnya saya renung-renung masa di Sabah tu. Saya kawan sebelah tu ada positif, saya negatif, tidur berbulan. Macam ni boleh positif, kita negatif, bawah pun negatif. Jadi saya keluarkan satu tawaran. RM10,000. RM10,000. Siapa boleh bawa saya satu kes COVID yang sahih. Sahih bermakna tidak ada penyakit lain. Sesama bukan ni, sesama bukan denggi. Bukan radang paru-paru. Bukan sakit jantung. Itu sakit jantung. Dia kata positif. Kita tahu PCR test itu ada problem. Tapi macam mana nak kantoi dia? RM10,000. Tak ada orang pun nak ambil RM10,000. Lepas tu, bab vaksin Jadi vaksin ni selamat ni, melindungi diri kita semua. Jadi apa pun fikir. RM10,000. Siapa yang boleh bawa satu orang sudah divaksin yang selamat, yang tidak ada tidak ada perlu lagi. Tapi dia perlu booster, dan dia perlu perlindungan, dia perlu masker, dia perlu jarak, dia perlu selalu RTK test. Bawa saya satu orang yang sudah dicucuk, yang tak perlu lagi perlindungan, dia selamat, saya bagi RM10,000 saja, pasal dia cabar. RM10,000 kalau ada bukti bahawa KJ ada dicucuk, contohlah. RM10,000 kalau buktikan bahawa parti yang memerintah ini tidak korup. Tak lama PRU 15 apa kita nak buat? Ganti zalim dengan yang lebih zalim. Macam mana kita nak buat? Dulu kita ganti Mahathir tu, kita sangka dia akan bawa perubahan. Rupa ada Sheraton move. Yang saya percaya dia terlibat. Al-Hikmah amat penting. Tapi dia cari, macam mana nak dapat Al-Hikmah? Dia mesti datang daripada pengalaman. Pergi musafir itu sebab saya suka anak tu jangan pergi sekolah. Keluar dari sekolah, bagi dia. Saya banyak jumpa budak-budak di Vietnam dan juga di budak yang dulunya hidup budak-budak lah. Dewasa. Lebih di Indonesia dan Afrika. Umur 10 tahun, 12 tahun jadi budak jalanan Jakarta. Lepas tu saya tengok dia maju. Saya bicara dengan orang tu. Saya kata, bagaimana bapak dulu hidup? Dia ceritalah. Cerita yang agak sedih juga, tapi menaikkan semangat. Kita ni yang boleh pelajaran. Sampai semua ada loan, ada kereta, ada handphone, ada mak bapak ada. Duit pak? Pak nak pergi Starbucks mak? Semua ada. Apa jadi boleh kita manjalah. Uci Hasnila jom kawan otoh kawan balik. Saya ramai sangat kawan. Tak terkawal. Saya tu Apek kongsi pengalaman dan bagi kata-kata positif. But I nak bagi you solution. Saya nak bagi tuan-puan, adik semua. Dan kalau you ibu bapa galakkan anak ni
Kalau ikut saya, berhenti sekolah, keluar dari sekolah. Kan mereka ugut keluar dari sekolah. Pergi berniaga, pergi tepi jalan, pergi musafir, pergi ikut mentor. Nak ikut apek pun boleh di Cameron ini. Tapi jadi khadam lah. Masak, basuh lantai. Tapi apek akan turunkan ilmu. Pengalaman. Saya tak suka belajar dalam classroom. Saya tak suka belajar tunjuk papan. Saya tak suka. Saya suka, mari jom kita keluar. Mari kita panjat. Mari kita pergi naik perahu. Mari kita pergi belayar. Itu saya bawa anak saya umur 15 tahun. Sebelum tu kakak dia umur 17 tahun. Dia macam menangis. Saya bawa dia ke Jerman. Kenapa ayah bawa saya sini, tinggalkan aku? Jadi orang gaji kawan saya. Tapi saya tak sanggup sebut ke anak perempuan saya. Dia tak faham. Saya ni ada pengalaman. Lepas SPM dia. Tapi mengubah hidup dia. Akhir sekarang dia jadi rakyat Jerman. Duduk di Jerman. Sudah ada cucu saya sana. Lepas tu anak lelaki saya umur 15. Asyik main Dota je. Main game je. So saya kata. Pasal abang dia tu. Saya tekan dia sikit. Dia tak mau belajar. Dia tak mau jadi pemain badminton handalan. Dia hilang semangat hidup. Kerana kita tak perlu tekan anak itu. So bila anak bongsu tu Nasim. Masa umur baru 15. Saya tukar paradigma. Saya pergi kaji dalam internet. Rupanya ada unschooling. Bukan homeschooling. Unschooling. UNS. Macam di Kampung Tehil. Unschooling tak sama dengan homeschooling. Homeschooling you belajar kat rumah. No. Langsung jangan belajar. Jangan ada tekanan exam dalam kepala otak dia. Bagi dia terdedah kepada hidup. Ya sebenar. So, saya beritahu Nasim. Okey. Tapi syarat dia kena ikut seorang mentor. Masa tu siapa mentor lagi? Bapak lah yang round dunia. Masa tu 3 kali. So, saya kata macam ni Nasim. Ya kerana dia akan tangkap dengan cepat. Tanpa ajar. Saya beritahu Nasim. You nak tak keluar sekolah? Okay, nak? You nak tak boleh main Dota setiap hari? Tak payah bangun pagi. Nak? Ada satu syarat saja. Kau kena ikut bapak. Okeylah, dia suka kucing dan mak dia. Ikut bapak. Dia umur dah masuk 15. Makin renggan dengan bapak. Tapi itu keputusan paling baik. Dan Allah merahmati. Allah membantu urusan itu. Saya cukup gembira. Asalnya nak pergi Austria saja. Melalui Paris. Dan tengok kakak dia. Anak perempuan saya yang kerja macam orang gaji sana. 3 negara, 4-5 negara, 2-3 bulan satu projek kecil di Austria, 5,000 euro saja. Ambil lah apa yang sempat. Rupanya projek tu gagal, diganti projek Rusia. Gagal, diganti yang projek di Kompen tempat. Rupanya projek tu gagal, diganti projek Rusia. Gagal, diganti yang projek di Copenhagen, Denmark. Tak jadi apa, Luxembourg. Lepas tu RM100,000. So, wow. Rezeki Allah dijamin. Janji Allah benar. Ini timbul kesedaran saya. Itu sebab saya nak share semua budak ni semua. Get out from school. Keluar dari sekolah. Saya bagi jaminan. Kalau awak tak boleh maju lebih daripada kawan awak, adik-beradik awak, Apek bagi percuma. Apek bagi tunjuk ajar personal. Saya bawa around dunia. Saya kenalkan kepada kawan-kawan saya yang kaya raya dalam pengalaman. Ladang. Macam-macam kerja ada. Connection. Siapa nak kawan-kawan satu sama lain, silakan. Apa ni berbelas ribu sini pengikut YouTube, berpuluh ribu. Saya macam-macam. Saya akan bagi nombor. Saya boleh WhatsApp saya, tetapi bila nak kontak saya ini kena orang kata apa? Saya tak boleh layan banyak sangat mesej. Dan banyak sangat mesej tergantung-gantung. Assalamualaikum. Tak boleh. Sebenarnya itu tak ikut syarat salam tu. Cara orang kita pemalu ke semua. Kena ubah sikap. Assalamualaikum. Saya sekian-sekian. Lahir di sini. Umur sekian-sekian. Saya minat nak tahu ni. Macam tu. Dan saya akan paparkan balik. Kat YouTube ke. Kat Facebook ke. Dan saya bagi maklumat. Jangan maklumat rahsia. Cerita rahsia ni saya bukan ambil you. Jangan cerita rahsia-rahsia. Sehingga saya tak ada masa. Satu. Kedua, rahsia ni complicated. Kita terbuka sharing macam ni. Saya sharing terbuka. Saya cerita hidup saya. Saudara cerita hidup saudara. Dan masa ni problem. Lepas ini subuh. Saya subuh lebih kurang 6.30 di Cameron Highland ini.
Lepas itu, saya akan pergi exercise. Saya akan berbasikal. Lepas tu, saya ada live dengan Profesor Mustafa Ali Muhammad pasal ubat dia ni. Tentang membina imuniti diri. Dia ni seorang ahli sains. Toxikologis. Jadi, kepada saya, dia seorang Ibn Sina. Bila saya jumpa dia, saya kata, Allah, aku jawab doa saya untuk jumpa Ibn Sina. Tak apalah Ibn Sina, mamak pun tak apalah kan. Bukan orang Godobo Spanyol. Tapi penting. Seorang ahli sains. Ibn Sina, Ibn Rushd. Saya nak jumpa orang macam Imam Al-Ghazali. Tapi saya paling hargai Ibn Rushd. Kerana dia pemikir yang membuka Eropah daripada kegelapan. Waalaikumsalam. Daripada Muhammad Razi. Dua. Okey, semua baru sampai. Saya akan... Semalam saya tak dapat savekan TikTok tu, tak tahu apa teknikal. Jadi ini saya test lagi satu TikTok. Saya nak save ke YouTube. Tajuk saya ialah fikir untuk sampai sedar. Kesedaran. Tak mungkin seorang sedar dengan hanya membaca buku. Tak mungkin seorang sedar dengan hanya menghafal. Tak mungkin seorang sedar dan go on dia punya live setiap hari copy paste saja. Dia mesti sedar, tercetus daripada satu perubahan dalam hidup dia. Krisis, tekanan semestinya daripada Allah. Semestinya Allah dah takdir untuk kamu dihalang di sini, diuji di sana. Macam saya melalui sepanjang hidup saya, macam-macam, naik turun. Tetapi fikir ni datang bila kamu terguris hati, tertekan jiwa, hati tisu terguris, menangis, kenapalah, dan akan merenung. Macam saya merenung, saya duduk Cameron Highland ni, sekarang saya terrenung. Best lah. What did I do to deserve this? Macam mana aku boleh sampai sini? Aku tak rancang. Satu aku pergi musafir di Vietnam, Thailand lagi, atau pergi Kazakhstan atau Amerika Syarikat. Dia mesti timbul. Awak tak boleh pergi satu tempat. Jom pergi McDonald, order makan, duduk, relax, main phone saja macam biasa. That's not life lah. Tak ada, orang kata apa, tak ada kepuasan lah kalau hidup kita hari-hari. Bila asyik belik je, siang malam yang sama. It's not life. Okay? It's your life, Get a life yang bermakna. Biar hidup kita ini motivasi yang best ni. Biar hidup kita hari ini ada perubahan. Ada something. Okay? Dan agama ni bantulah panduan. Al-Quran ni bagi panduan. Tapi kita nak feel. Manusia ni dia nak feel. Dia nak ada rasa aku insaf. Macam mana insaf tu? Insaf tu tak boleh olok-olok. Jangan kata, ustaz suruh insaf, kita insaf, ya. Guru suruh insaf, kita insaf, ya. Bapa suruh insaf, kita insaf. No. Insaf ni mesti aku sendiri mau. Tanpa cerita orang, awak terasa awak tak insaf lagi. Awak hidup berpoya-poya. Main drum angin, ya. Atau awak asyik menipu orang je. Atau awak asyik ponting saja. Itulah, kalau tekanan tu terlalu tinggi, kita renung untuk sedaran untuk berubah. Okeylah. Saya tak boleh continue tahfiz ni. Hafal 50 juzuz. Ini cerita benar. Seorang budak perempuan, dia hafal 50 juzuz, dia kata, ayah dia ustaz, saya tak boleh pergi lagi ayah. Tak boleh pergi. Jadi ayah dia nasib baik kata, okeylah, anak nak buat apa? Nak berniaga. Jadi depan madrasah bagi dia, jual kuih ke apa ke. Budak itu boleh dapat kesedaran. Dan menghafal ni bukan semestinya dalam madrasah. Menghafal ni boleh di luar. Dan madrasah tahfiz hari ni banyak skandal. Dan kita tak boleh percaya sesiapa, termasuk apa. Kena ikut syariat. Faham tak? Tengok apa berlaku dalam kes Abid Liu, kita sama-sama tengok, tak tahu apa berlaku. Saya kenal Firdaus Wong. Saya pernah bersama dia. Dan saya boleh telefon dia sekarang juga. Tetapi ini fitnah. Ini aib orang. Sama saudara, kita tak boleh bincang. Ya? Tapi dah pergi kes polis, kes mahkamah. Dan saya ada perhatilah. Kenalah pergi periksa. Kenalah pergi menyiasat. Saya tengok tak ada kes. Ini masalah, saya tak layan tau kalau orang private message saya, friend saya, melainkan dia jumpa depan. Kalau perempuan ni ada problem, mesti dia bawa mohrem, bapa, suami, abang, baru boleh. Saya tahu ramai pengikut saya dalam Facebook dan YouTube
Kebanyakan wanita. Di sini saya tak tahu. Tapi bagus, mungkin menunjukkan wanita lebih prihatin, lebih peka. Lelaki ni lebih sibuk. Tapi yang pentingnya bagaimana nak kalian sedar ini boleh ubah kita. Bila kita ubah hidup kita. Hidup kita ni takkan ubah. Orang kata kita takkan ubah hidup kita melainkan Allah takkan ubah hidup kita melainkan kita ubah diri sendiri, kan? Tak betul. Cek balik ayat tu. Ayat itu sudah dipotong kepala dia, potong ekor dia, tunjuk badan. Ini serangga ni baru. Tak betul, ini bukan serangga. Kepala dia pergi mana, ekor dia pergi mana. Saya baca balik surah Ra'd ayat 11. Terima kasih kepada Ustaz Saiful daripada Sandakan, tuan rumah saya masa saya terperangkap di Sabah. Dia banyak beritahu saya rahsia-rahsia. Bukan rahsia lah. Pengetahuan sepatutnya dalam Quran yang saya tak mungkin dapat melainkan saya terperangkap di Sandakan 2,5 bulan kat rumah dia. Sakit jiwa. Sakit jiwa, bang. Jadi ada rahsianya. Rupanya Allah nak masukkan you dalam satu gua, nak turunkan wahyu. Saya sekejap minum cuka apple, sekejap minum kopi. Ini semua untuk diet keto saya. Okey. Surah Ar-Ra'd, pertama dia dicerita tentang malaikat kiri kanan kita dan Allah tahu apa dalam hati kita. Kiri kanan kita dan Allah tahu apa dalam hati kita, dalam diri kita. Baru dia cerita Allah tak akan ubah nasib kamu melainkan kamu ubah dalam diri kamu sendiri. Bahawa tak ada siapa boleh ubah dia. Saya ulangi balik Ar-Ra'd ayat 11. Baca balik mungkin 12 ke tapi lebih kurang tu. Allah ada malaikat kiri kanan kita mencatat. Dan walaupun kamu cakap ke tak cakap, Allah tahu dalam hati kamu. Kamu pun sedara ni, ayat Allah ni direct ni. Allah tahu. Dan tidak akan diubah nasib satu kaum atau golongan melainkan dia sendiri ubah. Dan kalau Allah letak dia sebagai hina, tak ada siapa boleh ubah keadaan tu. Ayat tu bila baca keseluruhan, dia bawa ke maksud yang lebih mendalam, iaitu bukan mengubah diri. Mengubah diri kepada bertakwa atas kesedaran ini. Faham? Kesedaran dan bahawa Allah bersama kamu, Allah tahu dalam hati kamu, kamu berpura-pura ni. Kamu ni semangat kerana ni. Kerana berniaga ni. Atas susahan orang awak ni nak kaya saja. Awak ni main market. Jadi bila awak sedar bahawa Allah sedar, itulah mengubah dirinya. Faham? Barulah Allah ubah dia. Kalau tidak, Allah hina dia. Tak ada siapa boleh ubah. Nampak cantikan ayat tu? Ar-Ra'd ayat 11. Banyak lagi ayat. Saya belajar dari ustaz ini. Contoh cara membaca Quran. Dia kata melagu-lagukan Quran. Dia kata itu bukan maksudnya. Dengan tertib. Lepas tu alu-zikir. Kita kata zikir. Bukan. Itu bukan zikir. Alu-zikir ada dua makna. Satu ialah makna kisah-kisah. Dalam kisah-kisah tu ada huruf, kata kunci yang boleh buka rahsia Quran. Itu satu. Tapi ustaz tu beritahu, Alu-Zikir yang ayat, tanyalah kepada Alu-Zikir. Orang yang tahu kisahnya. Macam nak tahu ni Nabi ke tidak, tanya kepada Alu-Zikir, iaitu Alkitab. Yahudi, ya Alkitab. Yang tanya 3 kisah. Ashabul Kahf, Roh Allah dengan Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Jadi, zikir bukan ini wirid. Dan ini tak berapa, saya baca Quran tak berapa dianjurkan. Baca subhanallah. Tak. Yang kata sepanjang masa ni dia berfikir. Al-Zikir ini dia menggambar. Ada ayat. Mereka mengingati Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Dengar baik-baik. Dia ada kan ni? Tak ada sebut kan? Ya, tapi jangan gaduh lah. Banyak orang troll saya. Saya sebut Imam Mahdi 2024, orang troll. Saya buat parodi. Saya kata sihir ni tak ada. Pum, semua hentam. Kenapa kuat sangat pertahankan turun-menurun yang sihir ini ada? Saka ni ada. Saya tahu. Saya jumpa banyak kes saka. Saya ada selesaikan Alhamdulillah beberapa. Dan saya jumpa orang yang cara dia selesaikan bukan cara yang dipercayai, cara bomo, cara pup. Saya tahu cara tu. Saya jumpa dengan ustaz yang buat cara tu. Dan saya baca dalam Kristian, sebenarnya daripada Kristian, daripada
Pirates of the Caribbean kena botol lah. Daripada Yahud, Israeliat lah. Daripada sebenarnya syaitan lah ya. Ambil botol pup. Itu dari sana, bukan daripada Islam. Islam perjelaskan. No mystery. Islam bebaskan kamu dari belenggu. Kenapa kamu masih belenggu adat? Awak bukan pilih bangsa kamu. Awak bukan pilih ibu bapa kamu. Awak bukan pilih diri kamu. Awak telah dilahirkan oleh penentuan Allah. Balik pada penentuan Allah. Itu maksudnya Tawwabur Rahim. Bukan taubat. Yang maksud kita orang kata taubat berhenti buat dosa. Tidak. Itu tafsir silap. Sama macam kiamat. Oh, kiamat ni mati. Tidak. Kiamat bangun. Selepas mati lah. Tapi objek dia macam Malik Yaumiddin. Hari perbicaraan. Mana mati ni? Termasuklah, tapi dia tak penting. Allah nak kita fokus benda yang penting. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Macam mana perjalanan? Ya, ada perjalanan. Ya, ada 9 bulan dalam kandungan. Ya, kita kena pergi beratur. Ya, kita akan kena cabar. Tapi Allah nak beritahu you akhirnya. Kerana motivasi ni kan, sedar ni bila you nampak akhir tau. You nampak di depan tau. Saya nampak di belakang sana. Oh. Bila awak sedar, itu nama visi. Dulu Mahathir kata 20-20, sekarang dah 20-22. Mana pergi visi. Tapi kita capai banyak. Dr. Mahathir satu legenda. Macam permainan spekulator wang. Dia dapat fikir apa end game dia. Putin di Ukraine sekarang, Rusia, dia ada end game dia. Saya nampak end game dia. Dia buat semua, dia buat tentera Ukraine, NATO ni semua konsentrate seluruh Ukraine. Sebenarnya dia main gambling. Kan kita nak serang timur dan papan catur lah. Timur dan selatan tu, aku nak serang bahagian Bishop ini. Tapi takkan aku beritahu, aku nak serang sana ya. Jaga-jaga, aku main bola nak passing ke kanan. Tak, awak mesti tipu passing ke kiri. Semua ke kiri. Jadi musuh pun tengok. Wih, dia nak ambil Kiev ni. Gila dia. Dia hantar banyak ni. Tembak dia semua pergi. Lepas tu dia buat macam awak tolak dia balik. Alah, ya kita menang. Tapi apa berlaku bila awak menang? Awak terpaksa terduduk sana. Bagaimana kalau awak tak serang Rusia semasa dia melanggar di utara? Rusia akan terperangkap di utara. Faham tak? Logistik dia merata. Macam awak main bola. Alamak, serangan dua penjuru. Wingman. Wingman yang penting. Dia sangka wingman dari kanan. Rupanya dari kiri. Ke arah atau dari tengah. Ini strategi perang. Okey? Apa saya cerita mula-mula tadi? Strategi. Sampai pula strategi perang. Ada soalan? Nanti saya load ke YouTube. Semalam punya tak dapat load. Susah. Jiwa kelajuan, Alhamdulillah. Jiwa kelajuan antara Ros. Terima kasih. Saya pun tak faham Ros ni, tapi terima kasih lah. Apa-apa yang orang yang buat sedikit, Syekh Sufi saya kata bagi terima kasih banyak. Macam mana kita nak berubah tanpa bantuan orang? Saya baca. Alung 5 tel. Waalaikumsalam, Mama. Okey. Macam mana kita nak berubah tanpa bantuan orang? Sebenarnya, bila susah. Waalaikumsalam, Mama. Okey. Macam mana kita nak berubah tanpa bantuan orang? Sebenarnya, bila susah siapa nak bantu? Tak ada orang boleh bantu you lah. Okey, macam mana sedar Macam saya sebut tadi, keluar mencari pengalaman. Buat perubahan dalam hidup you. Kalau you tengah kerja rasa, saya pernah bila saya kerja, gaji besar, 4 angka, cakap terus terang, supervisor, tak puas hati. Orang lain puas hati. Bodoh lah, Wan. Bodoh lah Daniel, you punya kerja best, you know. Jaga pula 2 awet itu, data team. Lepas tu, hari-hari main badminton dalam motosikal besar. Tahun 85. Saya berhenti. Sebenarnya masa tu saya putus cinta lah. Krisis. Tapi saya berhenti lah. Saya tak tengok kesenangan. Saya nak tengok pengalaman. Kerana apa? Kesedaran tu datang bahawa satu hari saya akan mati. Bila mati kan, waktu rasa, ini tak payah agama pun. Buddha pun sampai macam tu. Bila dia kata, aku berjuang hidup ni, besok aku mati. Lalu kubur kan, awak tengok. Aku akan berada di sana. Jadi seluruh hidup saya sama macam 7, 8, 9 bilion manusia. No different. Aku ni macam semut. Bila awak sedar awak macam semut. Macam sebagian daripada tikus. Ini semua berebut, aku pun berebut. Itu sebab saya tak suka berebut. Pernahlah aku berebut. Tak baik. Tak baik. Saya jahat lah kadang kat jalan raya kan.
Bawa potong sini, potong sana. Lepas tu saya sedar, aku berhentilah tepi jalan kat mamak. Relax je kan. Phone, beritahu bini. Aku balik malam lah pukul 10. Biar jam semua habis dekat Sungai Buloh. Kan jam tu yang berbatu, aku duduk kat jantas. Ambil kopi ke, ambil makanan kan, relax lah. Ambil kopi ke, ambil makanan kan, relax lah. Dan saya ambil buku pergi baca, berfikir. Telefon kawan, merancang, ambil komputer. Sekarang dah ada internet, mana-mana boleh capat ilmu. Cuba download Tahafud At-Tahafud oleh Ibn Rushd. Ada dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tafakur yang amat mendalam tentang ketuhanan. Bahawa Allah hanya mengetahui dirinya, tak kenal awak. Okay? So, jadi bantu kita rapat kepada Allah. Macam kekasih lah dengan perempuan lah. Bila kita sedar dia ada sesuatu benda, kita lagi rapat dengan dia. Asyik honeymoon saja kita tak akan kenal orang. Bila bergaduh tu baru kita tahu, oh begini kekasihku. Jadi untuk sedar, jangan rush dengan orang. Orang semua nak kerja dengan government. Awak jangan kerja dengan government. Duit banyak. Mana ada. Boleh sampai pencen. Sedih lah hidup macam tu. Asyik sampai pencen saja. Tidak ada, kata apa? Tidak ada special lah. Tak dapat musafir seluruh dunia. Anak aku, alhamdulillah lah. Bukan saya bangga. Allah yang bawa 18 negara 8 bulan. Umur 15. Dia tak berapa appreciate. Dia macam nak balik. I want go back. Miss dia punya kucing. Jadi sepanjang jalan saya bawa dia. Ada anjing kawan. Dia syok. Di Vietnam babi tu jadi binatang mainan orang Vietnam kan. Jadi dia seronok lah. Jadi bagi dia tu jadi binatang mainan orang Vietnam kan. Jadi dia seronok lah. Jadi bagi dia pengalaman rezeki kamu. Allah jamin rezeki kamu. Allah jamin rezeki kamu. Jangan takut. Jangan tanya, ni, awak pergi belajar tinggi-tinggi, tak ada jaminan. PTPN jadi jaminan, hutang saja. Ya, aku tak pergi universiti, nanti aku tak boleh jadi macam DG Noh Hisham. Tengok. Apek ni satu hari, mana tahu menang pilihan raya, jadi Menteri Kesihatan ganti ni KJ. Tunggulah Apek jadi Kementerian Kesihatan. Apek nak buat kepada DG KKM. Kalau dia pencen pun, Apek datang melawat. Okey? Tak semestinya kejayaan hidup kita ikut syaitan cakap. Awak belajar tinggi-tinggi, awak jadi doktor, awak jadi kaya. No. Saya cakap no. Awak boleh jadi lagi kaya. Doa. Bismillah. Ini jawab doa. Bismillah. Ini jawapan kepada kawan tadi. Ada lagi tak? Ada tak awak berdoa? Did you ask? First, kena berdoa. Solat, taubat ni bukan bermakna awak ada dosa. Taubat makna awak kembali kepada Allah. Bila solat tahajud ialah kembali kepada Allah. Kerana masa tu tak ada orang ganggu. Awak ikut ayat Quran Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil kata, bangunlah malam kerana tidak ada urusan dunia mengganggu kamu. Baca balik. Maksud dia. Lepas itu kamu tawabu makna aku kembali kepada Allah. Bahawa Allah segalanya. Hasbunallah ni'mal wakil. Berikan saya petunjuk. Allah akan bagi dalam hati kamu. Baik awak tinggalkan sekolah, pergi kerja kat Starbucks. Pergi. Sebagai contoh. Kerana ada firasat. Pergi sana tak jadi. Allah akan bagi lagi firasat. Mungkin awak terjumpa seseorang. Bawa ke tempat lain. Akhirnya. Macam Steve Jobs kata. You connect the dots backwards. You do not connect the dots forward. Awak takkan tahu hidup kamu. Sehingga kamu dah lalui. Sekarang. Kenapa saya kat Cameron Highland ni? Kenapa saya terjumpa kawan ni kat sini? Sekarang. Kenapa saya kat Cameron Highland ni? Kenapa saya terjumpa kawan ni kat sini? Awak tak boleh faham apa Allah buat untuk kamu. Ya? Kalau awak buat dinding-dinding tu, awak menzalimi diri sendiri. Baik saya pergi belajar PTPN, Law University, UiTM, kerja government. No. Solat istikharah dulu, solat taubat dulu, tahajud dulu, baru buat keputusan. Mungkin pergi government. Mungkin Allah kendaki kamu jadi pegawai government, saya tak tahu. Tapi sebelum buat keputusan, jangan buat keputusan berdasarkan pemikiran orang, berdasarkan cakap orang. Walaupun guru cakap begitu, walaupun ayah cakap begitu, walaupun apek cakap begitu, awak perlu bangun tengah malam 2 rakaat saja. Solat taubat nak combine lah.
Maksudnya taubat wa istiqarah hajat wa tahajud. You solat, you beritahu Allah, boleh berdoa semasa rakaat terakhir. Boleh bahasa Melayu. Ikut mazhab saya, boleh. Jangan kuat sangat, nanti Sunni marah. Abang kata, Allah, Tuhanku, berikan saya petunjuk. Apa nak buat dalam hidup saya. Awak dah sedar lah sebenarnya orang yang doa macam tu, dan juga waktu sujud, waktu sujud tu minta tau. Kata, Allah, terima kasih. Mula saya akan sebut syukur lah. Syukur Allah, apa yang awak bagi kesedaran kepada saya. Terima kasih kerana bagi aku dengar Cina Pek punya merepek tu. Timbul kesedaran hati saya, apalah aku buat ni hari-hari main game. Aku patut masuk pertandingan Dota kot, menang sejuta kat US kot. Mana tahu. Your life is exciting, you are special. Tak semesti you jadi macam orang lain. Dan 7-8 bilion manusia, semua orang ada rancangan Allah. Dah pukul 6. Kita tunggu lagi lah 10-20 minit. Kita subuh, saya akan mandi air sejuk. Saya tak pernah mandi air panas semasa di Cameron Highland ni dekat 2 bulan. Cuma sekali saja. Hari kedua tu saya cuba air panas. Alah, asyik air panas. Saya terbaca, ini terbaca juga Hoffman, Iceman. Dia, masa isteri dia meninggal, dia punya nak bunuh diri tu, satu hari dia lari keluar dalam ais, seluar pendek aja. Dia lompat masuk air. Lepas tu dia sedar satu perubahan pada diri dia. Kita tak ada ais ini. Alah, Cameron Highland jadilah. Turn on. Alah, kat rumah nanti you turn on yang sejuk-sejuk. Kalau you ada bathtub sejuk, you terjun masuk. Kalau you duduk janda baik, terjun masuk sungai. Desaru pun saya pernah terjun. Sedap badan dia. Ini rutin saya. Makanan ini saya beli dari Prof. Dan dia suruh saya jual ikut saya punya rangkaian. Alhamdulillah, saya penjual antara terbaik. Alhamdulillah, antara lah. Saya rasa dari 600-700 kotak. Saya offer. Dia bagi saya diskaun, saya offer balik. Jangan diskaun dah berakhir. Tapi you beli 4, you dapat RM54 satu botol. You beli 10, lagi murah daripada offer Syawal. RM47. RM47. Beli 30 dapat RM40. Awak jual balik kat kawan RM60. RM47. Beli 30 dapat RM40. Awak jual balik kat kawan RM60. RM47. Beli 30 dapat RM40. Awak jual balik kat kawan RM60. Kalau tidak, dia kena bayar RM65. Termasuk postage lah. Ni tak payah. You jual kat kawan lah RM59. Harga rasmi. Alah, halalkan RM1. You buat, you beli 30 botol. Memang banyak. Alhamdulillah, banyak dia pun. Pasal dia zinc, vitamin C, vitamin D dengan habatus sauda yang seluruh biji dia hancurkan. Dia kata ada banyak rahsia dalam tu. Profesor Mustafa. Dan pagi ni pukul 11 saya akan live dengan dia. Dan kita akan tanya, dia akan cerita tentang booster imun. Dan saya dan seorang bekas KKM, pharmacist, akan soal jawab dia. Saya tak suka, walaupun saya akan juga buat Zoom dengan Ustaz Mauhib Kauli. Syekh Mauhib Kauli. Nak dengar ucapan dia. Syekh Mauhib Kauli, tak tahulah kenapa, mungkin kot. Syekh Mauhib Kauli semalam, kerana saya tak dapat save lah. Mana Syekh Mauhib Kauli? Syekh Mauhib Kauli, okey, dengar ni Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah, kelebihan Ridwan ni Allah subhanahu wa ta'ala, minta maaf nak kata, Allah bagi kelebihan kat orang Cina ni. Subhanallah. Okey, tak apa. Saya tak tahu kenapa saya punya live TikTok lain tak save, kerana dia ada algoritma dalam TikTok dia. Kalau saya buat apa-apa, dia ada robot lah. Dia mungkin akan block kita ke kita cuba iklan benda lawan pharmaceutical ke apa. Saya tak tahu apa. Tak kisahlah, asal boleh live, ambil apa yang sempat. So sekarang apa? Tak kisahlah, asal boleh live, ambil apa yang sempat. So sekarang salah, asal boleh live, ambil apa yang sempat. So sekarang pukul 11 dengan Mustafa Ali Muhammad, saya akan zoom kat YouTube dan juga di Facebook melalui OBS, melalui Zoom bersama dengan Nabil, seorang bekas pharmacist KKM, sekarang IT di RFID, bab Nisajen ini lah. Nisajen kat poster belakang ni. Dan juga kita ada tawaran lah, saya dah sebut tadi. Boleh tanya ke message dan you boleh pergi ke link dan bio saya. Sepatut ada link kat mobile. Boleh masuk, boleh WhatsApp dengan Cik Lilia, dia boleh handle lah apa
dia ada diskaun special, kita tak boleh umum. WhatsApp dengan Cik Lilia dia boleh handle lah. Dia ada diskaun special, kita tak boleh umumkan. Tapi saya dapat keuntungan, saya suka share kan. Cina lah, ini Cina. Kan Cina selalu suka belanja duit yang sebenarnya taktik tau. Taktik macam Rusia Putin ini pergi tempat lain, dia bagi lebih interaksi, lebih kejayaan. Tapi pada saya itu satu, tapi lebih baik. Saya tak rasa kalau kita untung banyak sangat, kita rasa tak sedap lah. Baik kita kuantiti, ramai orang rasa. Dapat 50 sen daripada 100 orang, lebih bagus dari ambil RM5 daripada 10 orang. Kerana kita nak ramai. Okay? Thank you bagi motivasi untuk diri dulu. Salam subuh. Ya. Salam subuh kena ingat ya. Kena tengok sebaiknya benang putih. Kerana kadang-kadang dia awal sangat. Bukan waktu subuh lagi ya. Sekarang saya percaya sudah ada benang putih, benang hitam. Jadi kalau saya bagi dia berapa minit, saya akan pergi mandi air sejuk dan solat subuh. Saya ada 2 rakan sini. Saya nak kejutkan mereka. Okey. Ada lagi pertanyaan yang mungkin saya jiwa kelajuan. Okey. Jiwa kelajuan, terima kasih. Alright, sekian sajalah yang kita sampaikan. Malam saya akan live lagi TikTok. Mungkin selepas 9 ke 10. Malam saya akan live lagi TikTok. Mungkin selepas 9 ke 10. Ya. Saya akan cuba sepupu. Ya. Dia sepupu. Imam Syafi'i ni sepupu. 3 pupu ke apa. Dia punya datuk kepada Nabi Muhammad SAW dengan moyang kepada Syafi'i ni sama. Muttalib. Abi Muttalib. Okay. Ada banyak benda kita kena belajar bahawa ulama ini bukan soal agama, tapi kerana soal keputusan manusia tertentu. Ya. Macam Menteri Kesihatan, KJ keluarkan sesuatu, kita kata ini bukan doktor, kita boleh soal. Ini arahan macam berat pada pembuat ubat, kita boleh soal. Nabi pun manusia soal. Tapi Nabi bagi keterangan lah. Jadi soal menyoal ini sebahagian daripada hidup kita dan dibenarkan. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita doakan Rabbana atina lana min ladunka rahmat. Tuhan kami, kurniakan kami rahmat di sisimu. Wahiyya lana min amrina rasyada. Dan kurniakan kami pembimbingan, urusan semua diurus, dipermudahkan. Sebaik yang ada. Ada lagi apa pesan ke? Bagi tahu harga ni sajen Ni sajen ni harga jualan dia RM59. Bulan Syawal saya terus bagi potong RM49 kerana dia bagi saya dengan keuntungan sebagai pengedar. Saya kata tak apalah, bagi pada kerana saya nak uji, saya nak ramai yang pakai. Jadi RM59 sekarang, tapi untuk 4 saya bagi potongan 10% kot. Jadi RM54. Tapi kalau beli 10 jadi RM47. Beli 30, dan banyak orang beli 30 dan 10, jadi RM40. Awak boleh jual balik RM60, RM20. So ada link pada bio saya. Saya nak feedback, ya, dan dia selamat. Jaminan alhamdulillah daripada bismillah daripada Ustaz Mustafa Ali Muhammad. Dan pukul 11 saya akan dialog dengan dia lagi. Setiap minggu akan berbicara dengan dia. Kerana saya tak tahu Habatus Sauda ni. Sebelum PKP saya tak tahu Habatus Sauda. Saya dengar, tapi saya tak cuba. Saya sangka apalah benda ni kan. Saya healthy. Ya. Kita kesihatan bukan saja makanan. Cara hidup, stres, pemikiran, cara kita berfikir. Ya. Jangan stres. Stres pembunuh yang utama. You makan berapa banyak pun Habatus Sauda ke madu ke kalau stres. Okay. So itulah harga dia, 59, 54, 47 dan 40. Ya. Kalau dibeli 1, kalau dibeli 4, 54. Kalau dibeli 10, 47. Beli 30, 40. Ada 100 lah untuk 39. Tak adalah, saya pernah beli 100 banyak sangat, bukan kiamatnya. Baik tuan nak order, baik pengurus negeri. You otomatis you beli banyak, you jadi stokis. You beli 10, you jual kat kawan. Dan you bagi saya kontak, feedback, saya akan wawarkan. Okey, di negeri sebelah ada kawan ini. Ambil dari dia terus.
Saya akan bantu. So, boleh WhatsApp kepada saya. Saya bagi WhatsApp sekarang. 017-8869-378. 017-8869-378. 017-8869-378. Tapi you kena apa? You kena, orang kata apa? You kena, boleh, saya tengok boleh nampak lah. Dia mungkin terbalik lah. Tapi you kena hashtag apalah orang buat tinggi sampai tak nampak. 017-8869-378. Kena hashtag lah Ni Sarjan. Kerana saya nampak terbalik ya. Mungkin kat YouTube nanti dia terbalikkan balik. Saya terima banyak sangat pesanan. Saya takkan jawab secara otomatis kerana kena tengoklah adab dan tertib dan masa saya, dan saya perlukan maklumat lebih. So sebaiknya you hashtag Ni Sarjan. Saya tahulah saya akan salurkan kepada mana, dan saya akan minta feedback lah. You ambil you penyakit apa, bagi saya semua feedback, kerana saya akan bincang Profesor Mustafa Ali Muhammad dan juga pharmacist dan juga kawan-kawan doktor ada. Kita ada tim, kita nak kaji penyakit ni. Kita nak bagi kaum kita ni kuat. Lain pula, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.